Assalamualaikum guys, welcome back. Masih lagi berita mengenai Palestin dan juga Israel, yang mana sebelum ni aku ada terima satu posting daripada kawan aku yang berkongsi tentang pendapat seorang gadis dipercayai Melayu, bertudung letup, bermuka ayu. Bila aku baca posting budak ni, punyalah panjang lebar, aku jadi macam speechless. Nampak intelektual tapi bak kata Piramli, dah tua pun bodoh. aku bacakan sikit posting daripada adik ni dekat Facebook. Ramai marah bila orang sokong Israel dan ramai juga terkejut bila ada yang beragama Islam sokong Israel. Aku tak sokong dua-dua pihak ni. Okay, fine. Tapi pernah tahu tak sejarah sebenar kenapa Israel dan Palestin tak habis-habis perang? Cuba kaji sejarah balik. Kes perang tu bukan soal agama dan soal Islam ataupun Yahudi gaduh. Itu aku sokong. For your information, Israel ada Islam dan Palestin pun ada Yahudi. Kaji balik sejarah. Wow, hebatnya adik ni. Penemuan baru. Palestin tu dulu nama dia Baitul Laham, Bethlehem, tempat kelahiran Nabi Isa yang berketurunan Yahudi iaitu Bani Israel. Dan kawasan tu dulu diduduki oleh keturunan Yahudi. Ni kejadian sebelum tahun 1940-an ya, sebelum kemenangan Islam meluaskan kawasan dia. Kata adik ni lagi, menurut sejarah Yahudi kena halau masa perang Islam nak besarkan wilayah. So memang tu tempat diorang lah, Palestin tu pada mulanya. Sembang memang berakal, tapi titik tak kerti guna, koma pun tak tahu tah ke mana. Masa dijajah Roman Timur, after zaman Umayyah ke Uthmaniyah, dia bina Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis kat tempat suci agama Yahudi. Sebab diorang dah tawan wilayah tu, so jadi tempat perluasan Islam pada masa tu. Disebabkan beribu mati, orang Yahudi yang tinggal ni, diorang lari ke barat Eropah sana. Pelarian lah jadinya, terkontang kanting, tak ada tanah. Sebab tanah tu dah jadi wilayah Islam, ramai lagi orang Arab menetap di Palestin. So untuk human right, barat-barat ni bagi kemerdekaan untuk Yahudi balik kat tanah dia. Dan tu yang berperang sampailah ni rebut. Umpama Malaysia nak ambil balik Singapura, macam tu lah kisahnya. Jujurnya kalau aku tak cut video ni, sebenarnya panjang gila aku duk ulang-ulang balik baca. Cuba nak faham ataupun cuba untuk bagi korang faham apa yang dia tulis. So tak apalah, aku akan tinggalkan posting budak ni dekat Facebook fanpage dan juga Facebook group Doniva Channel. Link korang boleh tengok dekat description. Jadinya aku pun mulakan research aku. Aku duk baca dan juga kaji apa yang patut supaya tak nampak bodoh bila kata aku nak membantah apa yang adik ni kata. Tapi mungkinlah rezeki dah Tuhan turunkan. Sahabat aku, my brother Amin Idris, ada berkongsi satu video yang mana dia menjemput seorang agamawan, Ustaz Syed Ahmad Isra, yang menjawab persoalan pasal kedudukan Yahudi di Palestin. Ada 3 poin menarik yang dia kongsi, yang mana korang boleh tonton video penuh dekat YouTube channel Amin Idris. Dan sambil-sambil korang check it out YouTube channel Amin Idris tu, aku harap korang boleh subscribe sekali dan juga realisasikan impian bro Amin ni untuk pegang silver play button dia sendiri. Sebagaimana korang dah pernah bantu aku. Apa yang menariknya, Ustaz Syed ni dia tak quote statement daripada agamawan ataupun dari penulis ataupun tokoh Islamik, sebaliknya daripada tokoh-tokoh Yahudi sendiri. Yang pertama, segala info yang dikongsi berkenaan dengan ketuanan Yahudi Zionis di Palestin ni sebenarnya hanyalah propaganda politik. Kalau kita betul-betul study tentang Zionism, kita akan dapati antara perintis-perintis awal Zionis sendiri, mereka debate. Bahkan mereka ada khilaf yang besar. Mereka bergaduh sesama mereka. Kenapa kita kena ambil alih tanah Palestin yang dah ada penduduk asal Arab di situ? Pada awalnya, suara yang nak ambil alih Palestin ialah suara minoriti dalam perkumpulan Zionis dan perkumpulan Yahudi di era tersebut. Yang kuat nak ambil alih itu ialah Theodor Herzl, yang kemudiannya menjadi bapa gerakan Zionis antarabangsa. Macam yang Ustaz Syed cakap, dorang tak kisah pun dorang nak buka tanah tu dekat mana. Kira macam kata dorang main enjejik semut, siapa sakit naik atas. Mana yang malang tu, di situlah rejim Zionis akan bertapak, dan tanah malang tersebut adalah Palestin. Motif Zionis ni hanya satu saja, iaitu mereka nak negara mereka sendiri. Jadi kalau kita tengok Herzl, dia sebenarnya bila dia nak buat negara, dia tak kisah pun negara ni ada asas sejarah atau asas agama pun. Herzl sendiri is a secular man. Dia hanya nak sebuah negara di mana dia kata boleh menyelesaikan persoalan penting bagi orang Yahudi, iaitu di mana kami nak ada negara yang kami boleh tegakkan apa kami nak ikut suka hati kami.
Kedua, bangsa Arab yang menetap di Palestin adalah berasal dari sekurang-kurangnya dua bangsa ataupun dua kaum yang mana dah pun bermastautin di tanah Palestin selama lebih 3,500 tahun lepas. Sebenarnya yang lebih lama yang duduk dan membina penempatan, membina bandar, menghidupkan keseluruhan tanah Palestin itu ialah satu bangsa yang awal lagi datang sebelum bangsa Hebrew, iaitu bangsa Kanaan. Bangsa Kanaan yang duduk di tepi-tepi coastal land yang kemudian berasimilasi dengan satu lagi bangsa Filistin, dan mereka ini telah menjadi bangsa Arab Palestin. Mereka ada di sana semenjak 3,500 tahun atau 4,000 atau 5,000 tahun dahulu lagi. Bangsa Hebrew ini kalau dalam catatan sejarah hanya muncul dan membina kingdom mereka selama 4 kurun sahaja, berbanding tadi ribuan tahun bangsa Arab Palestin duduk di situ. Kaum ni kemudiannya berpindah randah dan ada yang lari selepas kewafatan Nabi Sulaiman alaihissalam. Apabila Nabi Sulaiman meninggal, wafat, mereka telah berpecah dan hidup dalam kerajaan-kerajaan yang lemah, sehingga akhirnya mereka sendiri dijajah oleh negara-negara besar lain di sekeliling itu, dan mereka pun lari ataupun assimilate akhirnya. Jadi maknanya hanya 4 kurun, dan hanya 4 kurun itu mereka duduk di kawasan tertentu sahaja, bukan keseluruhan Palestin, di kawasan utara Palestin sahaja. Maknanya hanya 4 kurun berbanding orang Arab Palestin yang mempunyai sejarah ekologi duduk di situ beribu-ribu tahun. Ketiga, sebenarnya bangsa Yahudi Zionis yang menumpang di Palestin sekarang ni bukanlah sebenarnya berasal daripada daripada salasilah keturunan Nabi Ibrahim ataupun Ismail, tapi hanyalah penduduk-penduduk barat yang memeluk agama ataupun kepercayaan Judaism. Mereka ni kiranya orang putih perasaan Yahudi. Kita lihat ada pengkaji Yahudi sendiri, Arthur Koestler. Dia tulis, dia kata sebenarnya hari ini Yahudi yang duduk ramai-ramai di Palestin ke atau di mana-mana seluruh dunia, 80% of the Jews today, dia kata, bukan tak ada kena-mengena pun dengan orang Yahudi dulu yang kononnya Yahudi purba tu. Yahudi yang ada hari ini, 80% contemporary Jews ni ialah Yahudi yang asalnya datang daripada bangsa Tatar Turkic yang duduk di area selatan Rusia yang memeluk agama Judaism. Maknanya asalnya dia orang ni bukan bangsa Yahudi, bukan beragama Yahudi, tapi dia peluk agama Yahudi sekitar tahun 740 sebelum Masihi, dan apabila mereka kalah, mereka ini bertempiaran lari dan membentuk diaspora-diaspora Yahudi, dan kebanyakan daripada mereka ini yang kita kenali sebagai Yahudi Ashkenazi. Dan Yahudi Ashkenazi inilah ialah Yahudi yang duduk dalam kawasan Western ketika zaman British tu, dan kebanyakan Yahudi yang memimpin Zionis itulah daripada Yahudi Ashkenazi. Maknanya tidak ada kena-mengena dari sudut sosiologi dan nasab keturunan pun dengan Yahudi yang merupakan Bani Israel sebenar yang Allah sebut dalam Quran tu. Oh, okay. Yang pertama, tak salah kalau nak menentang arus, tapi bodoh tu simpan sikit. Kalau kata nak menentang arus pun, pastikan ada fakta dan cukup kaji betul-betul. Kemudian barulah kau boleh speak your mind. Ini tidak. Baru dengar video penjelasan 1 minit dekat TikTok, kau terus rasa macam kau dah tahu dah sejarah dunia. Kepala otak kau. Memang aku sendiri pun tahu yang tak kisah sama ada Yahudi, Islam, Kristian ataupun Hindu, bukan semuanya baik dan bukan semuanya jahat. Tapi memang dah tertulis dekat dalam Al-Quran yang antara bangsa yang paling degil kat dunia adalah bangsa Yahudi, dan mereka sering kali membuat hal akibat ketamakan mereka sendiri. Apapun, aku harapkan perkongsian kali ini dapat membuka mata lebih ramai lagi manusia dekat luar sana untuk faham apa sebenarnya yang terjadi, terutamanya kepada yang ragu-ragu tentang perjuangan rakyat Malaysia yang menentang keganasan rejim Zionis di Palestin. Rumah yang lama kau duduk, kau bina rumah tu dengan tangan kau sendiri. Secara tiba-tiba ada orang datang daripada kampung seberang, masuk ke rumah kau, lepas tu dia alihkan perabot kau semua sesuka hati, dan lepas tu dia robohkan rumah kau. Adakah kau rasa yang kau sebagai tuan rumah ataupun jiran-jiran sekeliling tu akan duduk diam? Tepuk dada, tanya selera. Dan akhir kata pepantun, alangkah sedih kelapa rosak, baru ingat nak diparut. Nak backup, pakai otak. Bukan cakap, pakai lutut. Dan kalau korang suka konten yang ada dalam channel ni, please consider to subscribe, okay? So, thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum.